Pagi ini kami akan membincangkan tentang data visualization, iaitu bagaimanakah boleh kami mendapat data real time dari log chatbot. Ya, tujuan kami adalah untuk mengenalkan anda semua kepada template yang baru yang saya sudah bangunkan, iaitu untuk memvisualisasikan data dari pengunjung chatbot. Ya, dan data ini sudah dikandungi di dalam chatbot log. Dan data ini dikatakan real-time reporting, artinya data ini adalah yang paling baru. Ya, ini berbeza dari teknis yang saya sudah ajar untuk menampilkan data pengunjung dan data dari kuis lengkap melalui ID Mojo itu. Ya, metode yang kami akan pakai adalah untuk melihat data yang terbaru yang sudah dikumpulkan di dalam chatbot log. Ya, melalui chatbot yang baru. Ya, tapi kamu harus memahami materi dari bahagian 1 hingga bahagian 3 yang sudah kami bincangkan dalam minggu yang lepas, ya, bagi visitor tracking. Okey. Apakah data visitor tracking? Data ini boleh digunakan dalam analisis pola pengunjung, berapa orang yang mengunjung chatbot misalnya, berapa lama mereka mengunjung dan sebagainya, ya. Dan data ini boleh digunakan juga untuk kuis lengkap. Ya, misalnya kalau seorang itu menjawab kuis, ya data itu boleh ditangkap dan dikumpul dan data itu masuk ke dalam log chatbot. Ya, dan data itu boleh juga divisualisasikan dengan menggunakan metode yang saya akan bincangkan pagi ini. Ada dua perkataan bagi pengumpulan data pengunjung. Yang pertama adalah begin visit, dan perkataan ini digunakan untuk memulakan pengumpulan data dari bahagian permulaan sesi. Ya. Dan perkataan kedua adalah huruf T dengan 2 titik dan ia digunakan dalam template dan fungsinya adalah untuk mengumpul data dari bahagian interaksi, ya, bagi setiap sesi. Ya, ingat satu sesi adalah series atau susunan interaksi dari user kepada chatbot kepada user, ya, sampai akhir pengunjung menginteraksi dengan chatbot kamu. Ya. Dan kalau kamu ingin perbincangan yang lebih mendalam, sila rujuk kepada nota dan video dari bahagian 1 visitor tracking. Ya. Okey, saya akan demo. Okey. Saya akan masuk ke depan bahagian template misalnya, okey. Templates masuk. Okey, saya akan masukkan visitor tracking ke dalam chatbot Acita misalnya, okey. Okey, download. Dan kemudian saya masuk ke dalam editor dan masuk ke dalam chatbot Acita itu. Ya. Chatbot. Dan kamu sudah tahu, ya, chatbot Acita bahagian permulaan adalah di sini, welcome, dan ada bahagian mula misalnya, intro, okey, perkataan intro. Dan ini adalah perkataan welcome. Ada dua versi intro dengan intro login. Intro login itu tidak digunakan lagi, sama seperti quiz data juga tidak digunakan lagi, ya. Yang kami perlu ubahkan adalah bahagian intro. Dan kami hanya perlu tambahkan begin visit. Okey. Dan ini apabila chatbot itu sudah dipublishkan dan digunakan, begin visit ini akan mengumpul data bagi permulaan sesi. Ya. Kami tahu bahawa chatbot Acita ini ada banyak bahagian dan kami perlu tetapkan apakah bahagian yang kami ingin mengumpul data. Ya, misalnya kalau saya ingin kumpulkan data dari kuis, ya, saya maksudkan ke dalam kuis, ya. Ingat, kuis data itu tidak digunakan lagi dalam kuis. Dan saya ingin tahu berapa banyak orang yang masuk ke dalam bahagian latihan. Dan klik misalnya latihan dan kemudian klik ke dalam mulai, ya. Oleh itu saya akan tambahkan dengan 2 titik. Ini adalah perkataan kedua yang kamu perlu ingat,
Ya, yang pertama adalah begin visit, ya, yang perlu masuk ke dalam perkataan yang digunakan dalam init, ya. Dan perkataan kedua adalah huruf T dengan tanda dua titik itu, dan kami akan masuk nama kolom. Misalnya di sini saya akan kata namanya adalah latihan. Latihan. Okey. Begitu sajalah. Okey. Dan dengan kalau saya publish quiz ini dan kalau ada orang yang klikkan misalnya mulai, data itu akan direkodkan dan kami boleh juga tampilkan dengan menggunakan chatbot visualisasi, chatbot yang lain yang saya akan tunjuk dalam sedikit masa lagi. Ya, ini adalah cara kami menggunakan teknik mengumpul data dari pengunjung. Ya. Dan kalau kami ingin juga mengumpul data bagi adakah jawapan itu betul atau salah, kami boleh juga tambahkan di sini. Di sini saya sudah tahu kalau jawapan betul di 2 titik, tapi sekarang saya ingin pastikan bahawa jawapan itu adalah betul. Ya, correct. Okey. Dan saya akan tampilkan nombor soalan, ya, nombor soalan itu adalah question apa tu? Nombor soalan adalah di mana? Adakah sini nombor soalan? This question, ya. This question. This question saya sudah bincangkan dalam saya fikir sesi kedua atau sesi ketiga, saya lupa. Adalah merupakan nombor soalan bagi kuis cita, ya. Dan akhir sekali saya akan gunakan angka 1 untuk menandakan bahawa orang itu menjawab dengan secara betul, ya. Dan saya akan copy dan paste ke dalam bahagian yang salah, ya. Dan saya tak perlu correct kerana ini adalah T2 titik yang kedua. Hanya satu T2 titik itu akan digunakan. Ya, kalau soalan itu dijawab secara betul, maka T2 titik dalam baris 69 akan digunakan. Tetapi kalau dia menjawab secara salah, maka yang ini akan digunakan dan saya akan gunakan sifar sebagai tanda bahawa orang itu telah menjawab secara salah. Ya, 1 untuk betul dan sifar atau kosong untuk salah. Okey. Okey, sekarang saya akan ulangkan. Saya sudah menambahkan perkataan bagi mengumpul data dari pengunjung di 4 tempat. Tempat pertama adalah di sini. Ini adalah dibuntukan kerana ia akan mengumpul data dari bahagian permulaan sesi. Ya, begin visit. Ya, 1 kali saja. Ya. Dan kemudian saya sudah tambahkan di sini bila seseorang itu user masuk ke dalam bahagian latihan dan juga klik mulai, data itu juga akan dikumpulkan dan di bawah nama latihan. Ya, nama kolom itu adalah latihan. Ya, tapi tidak ada nilai yang dikaitkan dengan kolom itu. Ya. Ketiga, apabila orang user menjawab secara betul, maka nombor soalan dengan nilai 1 akan direkodkan dalam log file. Dan kalau dia menjawab secara salah, maka nombor soalan dengan angka sifar akan juga direkodkan. Ya. Okey. Sekarang saya akan save dan publish. Okey. Kalau saya masuk ke dalam chatbot Acita sekarang, klik siap. Misalnya saya nama Rano. Ya. Nama
bahagian latihan. Dan sekarang kalau saya klik mulai, ya, dan saya klik satu, benar. Okey. Selanjutnya, setiap apa tu, jawapan yang saya sudah berikan, kalau salah atau benar, sudah sekarang dikumpulkan. Ya, selanjutnya benar. Selanjutnya, okey. Okey, sekarang saya akan hentikan penggunaan chatbot di sini dan masuk ke dalam uh, bahagian main. Okey, data itu sudah dikumpulkan dalam log file bagi chatbot Acita. Okey. Okey, itulah demo ringkas saya bagi mengilustrasikan bagaimana kamu boleh menggunakan perkataan bagi pengumpulan data. Okey, data itu sudah dikumpul sekarang. Soalnya, bagaimanakah data itu boleh divisualisasikan, ya? Boleh dilihatkan oleh kamu secara real time, ya. Okey, untuk saya sudah bangunkan chatbot yang baru, ya. Dan template-nya kamu boleh download, tapi bukan dari bahagian template kerana ia adalah dalam bahagian community saya, community page saya, ya. Kamu perlu masuk ke dalam bahagian community, kemudian search bagi user Arnold, itu nama saya, dan klik download. Ya, gambar yang di bahagian kiri itu adalah projek yang kamu perlu downloadkan, klik download, kemudian balik kepada editor dan klik file explorer dan masuk ke dalam folder Arnold. Okey, dan kamu boleh publishkan kod chatbot itu. Di dalam chatbot ini ada hanya 4 topics, ya, bukan sukar untuk fahami apa fungsinya topik ini. Start.m itu adalah template yang anda perlu ubah sesuai, ya. Visitors.m adalah kod bagi data pengunjung untuk menampilkan data dari berapa ramai pengunjung dan sebagainya. Scores.m adalah kod bagi kuis lengkap, dan histogram.m adalah kod untuk memplotkan histogram. Visitor, scores dan histogram kamu tidak perlu ubahkan. Ya, yang paling penting di sini adalah start.m. Okey, saya akan demo. Okey, langkah pertama masuk ke dalam bahagian komunitas. Kedua, ini adalah community page saya, tapi kamu akan lihat community page kamu, ya. Untuk masuk ke dalam page saya, kamu perlu search user no, masuk, okey, dan kamu akan lihat projects yang ada pada page community page saya, ya. Klikkan hanya download, ya, download. Saya tidak perlu klik kerana saya sudah ada kod ini. Dan kalau kamu klik download, kemudian tutup community page dan masuk ke dalam editor sekali lagi, dan masuk ke dalam file explorer, ya, kamu akan lihat nama saya di sini di atas, ya. Dan kalau kamu masuk, kamu akan lihat chatbot reporting dan masuk itulah, ya. Dan main.m adalah bahagian yang mengandungi chatbot, ya, bagi data visualization. Okey. Okey. Tapi saya akan publish sekarang. Okey. Kamu jangan publish dulu, ya. Saya akan tunjuk dan demo apakah kegunaan chatbot ini. Ya. Dia berkata M untuk menu misalnya, kamu boleh saya ada 1, 2, 3 chatbot, ya. Kalau saya masuk di sini, Acita, ya. Kamu sudah nampak saya sudah ada chatbot Acita di bawah nama saya, dan juga chatbot yang lain. Saya ada juga chatbot bagi Egypt, iaitu Egypt. Ya, ini chatbot kedua. Okey. Chatbot demo sajalah, ya.
Dan chatbot ketiga adalah chatbot Smojo. Ya. Kamu boleh nampak ini adalah semua chatbot yang amat berbeza. Ya, dan ketiga-tiga chatbot ini yang penting kamu faham adalah yang pertama, semua chatbot ini adalah dalam username saya sendiri, Arnold. Dan kedua, ketika chatbot ini sudah saya pasangkan perkataan bagi pengumpulan data, iaitu begin visit dengan huruf T dengan 2 titik, tanda 2 titik. Ya. Okey, ada 3 chatbot Acita, Egypt dan Smojo. Dan hanya chatbot Acita mengandungi latihan. Yang Egypt dengan visit Smojo itu tidak mengandungi latihan. Ya. Saya boleh nampak berapa banyak orang yang masuk ke dalam chatbot Acita dengan klikkan Acita Visitors. Dan saya sudah nampak di sini. Okey. Ada yang biru itu adalah untuk bahagian secara sesi, yang merah adalah menandakan jumlah pengunjung. Saya sudah tahu misalnya ada 13 orang yang masuk ke dalam chatbot Acita saya, kerana start ini adalah kolom data yang dikaitkan dengan perkataan begin visit. Dan IDIKA tak ada langsung orang yang masuk ke dalam IDIKA bagi chatbot Acita. Ya. Dan 1, 2, 3 sampai 10 adalah kolom data bagi nombor soalan. Ya. Okey. Dan kalau saya ingin melihat data pengunjung dari Egypt misalnya, itu chatbot yang lain, ya, kamu boleh nampak nama kolom data itu berbeza. Ya. Okey, saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom data. Okey, bagi chatbot Egypt. Saya fikir ini chatbot Egypt yang lama. Ya, saya sudah ubah suaikannya. Tetapi inilah kolom data dan berapa banyak pengunjung, sesi dengan bilangan pengunjung. Ya. Di sini start di sini, artinya ada 8 pengunjungan dari hanya 1 orang. Ya, kerana saya sudah tetapkan bahawa warna merah menandakan bilangan pengunjung dan warna biru itu menandakan bilangan sesi. Dan kalau kamu boleh nampak di sini juga ada warna hijau, dan warna hijau itu menandakan bilangan interaksi. Ya, ada 3 jenis cara untuk kamu menampilkan data dari log chatbot secara keseluruhan atau secara interaksi, secara sesi dan secara pengunjung. Itu saya sudah bahaskan dalam, saya fikir, minggu kedua, sesi kedua. Okey. Akhir sekali, kalau kami ingin menampilkan skor dari user bagi chatbot Acita, hanya dari chatbot Acita, kerana chatbot Acita lah yang mengandungi latihan. Ya. Kamu boleh nampak di sini, saya ada 1, 2, 3, 4, sampai 10. Artinya di sini, yang hijau adalah bilangan yang bilangan soalan yang dijawab secara betul. Ya, saya sekarang ada 3 orang, dan ketiga-tiga orang itu yang masuk ke dalam chatbot Acita saya dan sudah memulakan latihan. Bagi soalan yang pertama, ketiga-tiga orang itu sudah menjawab secara betul. Tetapi bagi soalan yang kedua, hanya 2 orang dari 3 menjawab secara betul, 1 orang di sini tidak menjawab secara betul, secara salah. Soalan keempat, kesemua orang yang hanya dua orang yang menjawab soalan keempat, dan kesemua mereka menjawab secara salah. Ya, dan sebagainya. Ya. Okey. Itulah hanya kegunaan bagi chatbot reporting atau data visualization. Dan data ini adalah data yang real time. Misalnya kalau saya
menjawab sekarang dan masuk ke dalam chatbot Acita, maka angka-angka ini akan berbeza juga. Okey. Okey, baik. Saya akan tunjuk bagaimana kamu boleh ubah sesuaikan untuk menggunakan template start.m untuk chatbot kamu sendiri, ya. Okey. Okey. Sekarang kalau kamu download chatbot reporting ini yang saya sudah share melalui komunitas, chatbot ini disesuaikan bagi saya, ya, bagi akaun saya, ya, kerana saya sudah ada chatbot Acita dengan chatbot Egypt dan Smojo dan sebagainya, ya. Tetapi kamu mungkin tidak ada chatbot yang misalnya Smojo atau Egypt, ya. Kamu perlu hapuskan bahagian itu dan tampilkan ada tombol bagi semua. Misalnya kalau kamu ada chatbot yang bernama bot misalnya, ya, bot uh, visitors atau pengunjung bot, right? Pengunjung bot dan skor bagi bot, ya, atau skor. Itu ini adalah hanya contoh, ya, dan contoh ini menganggapkan bahawa kamu ada dua chatbot dan kedua-dua chatbot ini ada bahagian latihan, ya. Tapi ini hanya contoh saja, ya. Okay. Masuklah saja chatbot yang kamu ingin masuk, dan di sini kamu boleh juga masukkan chatbot. Misalnya kalau saya sudah ada Acita dan bot, maksud saja begitulah. Okey. Okey. Tetapi saya ada dua cara untuk menampilkan data. Ya, Acita, data pengunjung Acita saya, maaf, di sini ada, saya perlu ubahkan kerana dalam bahasa Indonesia. Pengunjung Acita. Dan di sini perlu juga diubah, maaf. Kerana saya bangunkan chatbot ini dalam bahasa Inggeris, ya. Jangan khawatir, saya akan publish chatbot ini dalam bahasa Indonesia. Pengunjung dan skor. Okey. Ada yang lain? Tidak. Okey. Yang penting adalah bahawa kamu ubahkan bahagian ini untuk menyesuaikan bahagian ini untuk chatbot yang kamu telah bangunkan, dan juga chatbot, dan artinya chatbot yang kamu bangunkan itu perlu juga ada bahagian koleksi data, ya, pengumpulan data, iaitu begin visit dengan T dengan huruf 2 titik itu, ya. Dan di sini ada dua cara untuk template yang ini adalah untuk memunculkan menu, ya. Tetapi dua template ini adalah untuk menampilkan skor atau pengunjung, ya. Dan saya sudah ubah sesuaikan Acita, ya, supaya kamu boleh nampak bagaimana kamu boleh menyesuaikan kolom data untuk sesuai dengan chatbot kamu, ya. Di sini untuk bahagian Acita visitors, saya sudah masuk, saya ingin menampilkan start dengan IDK, ya, dan mungkin juga latihan, ya. Okey, sekarang ia akan menampilkan hanya 3 kolom.
Kalau saya publish, ya, okey, dan masuk ke dalam bot. Okey, kalau masuk pengunjung bot misalnya, ya, ini ada data, ini adalah data yang lama kerana saya sudah menggunakan nama bot bagi, ya, beberapa chatbot yang berbeza, ya, dan mereka semua ada mengumpul data dan kamu boleh nampak data itu dikumpulkan di sini, ya. Dan kalau saya masuk ke dalam pengunjung Acita misalnya, ya, latihan ini kamu boleh nampak saya sudah, ini adalah apa tu, semasa saya uh, menggunakan chatbot Acita, hanya seorang saja, itu saya sendiri, ya. Dan kamu boleh nampak bahagian yang dasar ini sudah berbeza dari dulu, ya. Dari asalnya kamu boleh nampak ada start, IDK, dan di diakhirkan dengan nombor soalan. Sekarang saya sudah ubah sesuaikannya. Oleh itu saya hanya boleh nampak berapa orang yang sudah masuk chatbot ini dan berapa orang yang menggunakan latihan, ya. Dan saya boleh masuk sekarang ke dalam apa tu, bahagian scores juga, ada scores di sini. Kalau kamu ada chatbot yang berbeza-beza dengan nombor soalan yang berbeza-beza, maka kamu boleh juga mengubah sesuaikan apa tu, misalnya kalau ada latihan pertama, latihan pertama, soalan pertama misalnya, ya. Dan kamu perlu masukkan, ini adalah kalau T2 titik yang kamu ada seorang yang sudah tanya dalam apa tu, chat sebentar tadi, ia sudah membangun satu chatbot dengan 4 latihan, ya. Dan latihan yang kalau begitu, semua soalan ada nombor yang sama. Tetapi sekarang kamu perlu membezakan latihan pertama dengan latihan yang kedua dan sebagainya, ya. Ialah latihan pertama, ya. Misalnya kalau ada 4 soalan di sini atau 5 soalan, ya. Okey. Okey. Maka ini adalah skor bagi latihan pertama, ya. Dan saya anggapkan juga bahawa apa tu, uh, nama latihan itu sudah diubahkan. Dalam kuis, kamu perlu juga ubahkan di sini, ya, latihan satu misalnya, ya, supaya sama dengan atau sesuai dengan start.m di sini, ya. Oke, dan juga di sini juga. Ini kamu perlu membuat begini hanya kalau kamu ada lebih dari satu latihan dalam chatbot kamu. Kalau hanya satu latihan saja, tak perlu, ya. Okey. Okey, itu saja. Mudah, ya. Saya akan publish chatbot ini sekali lagi, okey, supaya kamu semua boleh nampak dan di dalam bahasa Indonesia.